Hai, salam sejahtera. Fokus video kali ini ialah mengenai zone entry. Walaupun zone entry ni saya dah kongsikan banyak kali sejak bertahun-tahun lamanya dan juga beribu-ribu video, tetapi sangat penting untuk kita revise balik apakah itu zone entry. Kan zone entry, ketetapan kita ada 5 zone entry. Berapa zone entry? 5 zone entry. Jadi dalam konteks ni kita akan lihat apakah dikatakan sebagai zone entry di dalam konteks yang kita gunakan sebagai utama dalam teknik kita dalam PB Mastery. Fokus kepada iaitu penggunaan moving average sebagai zone entry. Baik. So saya masukkan dengan lengkap kita punya setting ke sini. Iaitu saya masukkan kita punya Bollinger Band. Okey, kita dah jelas. Baik. So dalam konteks ni, ini konteks yang baik, contoh yang baik. Satu ialah kita kena kenal pasti iaitu CDS. Kena kenal pasti CDS. CDS bermaksud ialah candlestick yang close di atas. Salah satunya dalam konteks kita candlestick trend ataupun candlestick entry, khususnya kepada candlestick continuation dan juga candlestick trend tadi. Apa yang saya nak highlight ataupun tekankan ialah you kena pasti CDS tersebut sebelum melakukan entry. Di mana saya tidak menyentuh pada CDS ataupun apa itu mencari trend, tapi saya fokus kepada entry. Baik. So perhatikan di sini. Dalam kes ni, kalau anda perhatikan, mungkin juga saya akan pakai yang paling mudah. Okay. Perhatikan dalam kes ini. Saya masukkan rectangle, inilah zone entry kita yang pertama. Okey, inilah zone entry kita yang pertama. Saya akan edit sikit supaya nampak full. Inilah entry zone kita yang pertama. You kena faham, inilah tempat dia yang kita gunakan. Yang kedua, bermaksudlah ketika price turun lagi, so saya akan fokuskan kepada entry zone yang kedua, iaitu di middle band, walaupun kecil macam ni. Dan ini dikatakan confluence kerana dia berada di kawasan yang sama. Itu maksud confluence. Kemudian saya masukkan lagi, iaitu untuk di luar BB, ini SZ zone ketiga. Dan saya masukkan lagi yang keempat, iaitu ini adalah entry zone yang keempat. Saya masukkan lagi, satu lagi inilah entry zone yang kelima. Bermaksud ialah ada 5 entry zone pada satu time frame. Cuma hati-hati dalam kawalan risiko, kita hanya fokus kepada satu entry saja pada H4, 2 entry pada daily, kan? Lepas tu pada weekly kita fokus pada 3 entry dan pada monthly kita boleh gunakan sampai 4 entry. Total keseluruhan 10 berdasarkan formulir 0.001 daripada kita punya modal. Saya tak sentuh hal tu, sekali lagi kita akan sentuh dalam video yang lain, tapi poin utama ialah ada 5 entry setiap time frame. Maksudnya ini applicable kepada semua time frame. Maksudnya dalam kes ni saya menggunakan H4, bermaksud ialah dia applicable di dalam semua time frame yang ada. Okey, baik. Kita tengok balik. Dalam kes ni, kalau you perhatikan soal kedua ialah dia berada di susunan yang berlainan. Apa maksudnya? Perhatikan. Satu ialah, kalau saya ambil contoh di sini, kan, bermaksud ialah ini ketika penurunan yang berlaku, ini entry pertama, ini adalah entry kedua, ini adalah entry ketiga, ini adalah entry keempat dan inilah entry kelima. Jadi kalau ikut jujukan, sepatutnya black line tu entry yang seterusnya, maksudnya yang keempat. Tapi kenapa macam ni? Kerana mana-mana yang kita jumpa dulu, itu adalah entry zone kita ambil dulu. Mungkin BB jumpa dulu. Mungkin sebenarnya tak logik lah Bollinger Band jumpa dulu. Tapi katalah sampai tahap macam tu, maknanya kita jumpa boleh jadi. Kerana ini semua ni adalah support resistance. Ini semua support resistance. Bermaksud ialah kesemua ini adalah sebenarnya bila kita sebut di SNR, dia berfungsi sebagai signal trend dan juga dia berfungsi sebagai entry zone. Jadi bermaksudlah kalau dia turun jumpa black line, kita buat tak semestinya kena tunggu sini. Faham tak? Jadi itu poin utama dari segi konsep entry. Maksudnya kalau kita kat mana entry, dekat sini je. Kan? Tak kira time frame mana. Dan satu lagi mungkin soalan yang you tertanya, dengan apa yang berlaku ialah, coach macam mana pula kalau misalan, kita ambil contoh ini, dia sudah berbentuk candlestick downtrend macam ni. Katalah terus closing. Bukankah ini akan jadi candlestick downtrend? Maksudnya mematikan candlestick tersebut, candlestick uptrend. Ya, betul. Tetapi sebab tu yang di sini takut-takutnya dia adalah buy zone candlestick trend time frame lebih besar. Dia adalah buy zone time frame lebih besar. So, ini saya masukkanlah you kena clear cut. Sekiranya you tidak faham, sekiranya you tidak jelas apakah maksud dia, sebab tu kita tidak boleh trade dengan baik. Tambah-tambah penggunaan lot pula. Penggunaan lot pula cloud. Kan? Maksudnya ialah dekat M5 pun dah layer sini, layer. Lepas tu layer tak bertempat kat tengah layer. Tak boleh.
Kan mesti layer ataupun masuk posisi pada SEZ. Ini dikenali sebagai SEZ1, MA berlawanan. SEZ2 middle band, SEZ3 luar bibir, SEZ4 adalah black line, SEZ5 ialah grey line. So mesti ingat, maksudnya walau macam mana kita entry ke situ. Jadi sepatutnya kalau saya trading, you trading ataupun ada 100 orang lain trading yang berada di Jepun, let's say, dan ada 100 orang lain berada di Indonesia, bermaksud kalau saya trade gold hari ni, entry saya semua kita sama tempat dia. Price yang sama kerana kita memahami hanya entry pada SEZ 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jumpa lagi, please comment video ni dan juga please like dan juga please subscribe channel Road to FCT dan bagi tahu saya dalam komen tadi kan apa yang you nak belajar, apa yang you nak faham, kan ada you nak tahu lagi ataupun apa yang you dah belajar, tolong share balik. Jumpa lagi, dah salam hormat.